yang melatari jadi background sis Bas untuk hari ini. Apapun, terima kasih sekali lagi. Kita jumpa lagi insyaAllah ya. Assalamualaikum sis. Assalamualaikum. InsyaAllah. Alhamdulillah, itu dia Suara Kemanusiaan Islamic Relief Malaysia hari ini. Air tajuk kita. Dan pasal berkongsi untuk Suara Kemanusiaan tadi mengakhiri tirai warna pagi untuk edisi hari Isnin hari ini 15 November 2021. Dan selepas ni Yati akan terus selamatkan anda untuk aspirasi 10.2 bermula dengan rancangan Pesona di Zahra. InsyaAllah hari ini Ustaz Muhammad Abdul Alamin akan menceritakan tentang tak apalah, biar Yati sebut lagi lah sebab dia punya sebutan dia agak susah sikit. Kita biar Yati sebut lagi biar pada ahlinya lah insyaAllah. Selamat bertugas Yati. Dan untuk anda pagi kita jumpa esok pula insyaAllah. Sehingga itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi atau MOSTI mengalu-alukan teknologi terkini daripada pihak industri bagi menghasilkan produk membantu mengurangkan pelepasan karbon dioksida sekaligus memberi jaminan terhadap kelestarian alam sekitar di negara ini. Menurut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Adham Baba, kerjasama pelbagai pihak seperti menghasilkan teknologi tinggi bagi mengitar semula bahan terpakai mampu merealisasikan hasrat menjadikan Malaysia sebagai negara rendah karbon menjelang tahun 2030. Bercakap kepada pihak media selepas melawat kawasan perindustrian murni Senai di Kulai Johor, Menteri berkenaan turut berkata bandar rendah karbon mampu membawa banyak kesan positif kepada seluruh masyarakat, terutamanya dalam mengurangkan kesan perubahan iklim global. Di samping itu, ujar Datuk Seri Dr. Adham, pihak MOSTI akan bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri dan Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia (MTDC) bagi mencapai hasrat itu. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan akan memberi bantuan kepada petani yang terkesan akibat banjir tahun ini menerusi tabung bencana kementerian itu. Bagaimanapun, ketika bercakap kepada pihak media selepas merasmikan program Kementerian Pertanian dan Industri Makanan prihatin di Pejabat Pertanian di Pasir Putih Kelantan, di malam Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2, Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh berkata, tiada peruntukan khusus dan jumlah yang telah ditetapkan untuk tabung tersebut. Sementara itu, beliau juga memaklumkan bahawa pihak Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan lebih RM5.6 juta kepada Jabatan Pertanian Negeri Kelantan melibatkan 17 projek pembangunan di negeri Kelantan pada tahun ini. Tambah beliau, peruntukan itu memberi manfaat kepada 4,142 petani untuk menghasilkan makanan sendiri yang selamat dan berkualiti serta dapat mengurangkan kos sara hidup selain bencana pendapatan. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya bakal ke udara pada pukul 12.30 hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 13 Januari 2011, Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perak, Raja Dr. Nazrin Shah Ibni Sultan Azlan Muhyiddin Shah berkenan merasmikan Persidangan Majlis Agama Islam dan Adab Melayu Perak kali ke-174 di Kompleks Islam Darul Rizwan, Ipoh, Perak. Dalam titahnya, baginda menyeru orang Melayu untuk terus mempertahankan tulisan Jawi supaya terus hidup dan tidak pupus. Baginda bertitah, tulisan Jawi merupakan khazanah bangsa yang bukan saja wajib dikekalkan tetapi diberi keutamaan dan dipertahankan selagi Melayu tidak hilang di dunia. Titah baginda lagi, tulisan Jawi telah memartabatkan bahasa Melayu dan menyuntik komponen tulisan sehingga menjadikannya bahasa yang begitu indah. Melalui tulisan Jawi juga, bahasa Melayu tersebar luas dan berperanan amat penting untuk merakamkan kekayaan sejarah dan warisan bangsa serta menjadi bahasa ilmu. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Akib
negara Malaysia. Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang sempurna indah. خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalam Rabbina ala nuril Mustafa. Kalam Rabbina ala nuril Mustafa. Kalam Rabbina ala nuril Mustafa. كلام ربنا على نور المصطفى. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1 IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini adik saya Nur Hayati Paradi kembali bersiaran untuk bersama dengan sahabat pendengar untuk perkongsian aspirasi 10.2. Hari ini agak istimewa untuk sepanjang minggu ini. Yati akan bersama dengan anda untuk 4 jam insya-Allah daripada pukul 10 pagi ni sehingga ke pukul 2 tengah petang nanti untuk perkongsian kita insya-Allah, yang mana untuk perkongsian kita ini bakal kita mulakan dengan pelbagai pengisian yang mana akan dimulakan dengan perkongsian personal Izara kejap lagi. Apapun nak ucapkan terima kasih pada rakan-rakan Warna Pagi sebentar tadi, Hazwan dan juga Sufian yang telah pun berjaya tamatkan tugasan di konti bersama dengan anda 4 jam menerusi perkongsian Warna Pagi. Alhamdulillah, moga-moga apa jua yang dikongsikan sepanjang 4 jam itu memberikan satu anjakan paradigma dalam kita menambah baik kualiti kehidupan kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, bersama dengan Yati macam tadi Yati katakan, kita akan bersama menerusi personal di Zara bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin. Menarik hari ini Ustaz Muhammad akan kongsikan perkongsian forensik keluarga yang fokus tentang premenstrual dysphoria disorder, PMDD. Apakah itu? Nampaknya dengannya macam khusus untuk orang wanita ya, tapi insya-Allah dia akan sangat-sangat penting untuk keseluruhan satu keluarga. Ayah kena dengar sebab ayah ada anak-anak wanita, anak-anak perempuan, dan juga suami kena dengar kerana isteri anda seorang wanita yang sangat-sangat memerlukan pemerhatian. Jadinya insya-Allah kalau anda faham tentang konsep apa yang bakal Ustaz kongsikan nanti, anda akan menjadi orang yang sangat prihatin dan sangat disayangi oleh isteri insya-Allah. Kenapa? Kerana memahami. Insya-Allah kita akan kongsikan bersama dengan anda kejap lagi di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM dan pastinya juga di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Sebelum kita bersama dengan Ustaz Muhammad, jom kita bersama dengan Fawaz
Furqan untuk lagu daripada Fana. Nak ucap tahniah juga pada Fawaz Furqan yang baru saja menimang cahaya mata pertamanya. Alhamdulillah, moga-moga Allah jadikan sebagai anak yang soleh, insya-Allah meneruskan lagi usaha ayahnya dalam meningkatkan dan juga memertabatkan Al-Quran, insya-Allah. Untuk anda akan teruskan bersama Yati, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kurentas dunia nan luas untuk mencari erti hidup kelana. Kau melepaskan aku sambil berkata, pergilah, jangan ku dilupa. Bagai prahara hidupku layari, ada kalanya langit hilanglah suatu. Kau tersenyum padaku sambil berbisik, kuatlah doaku mengiringi. Telah lama ku kejauhan, menyusun aku kedewasaan. Dalam perkabaran selalu kau ucapkan, ku rindu saat kau di pangkuan dan pelukan. Bagai embun bertamu dan mendekap syahdu, sungguh ku terasa fananya kasihmu. Kau mengusap wajahku lantas memuju, semoga nanti kita bertemu. Suci kasihmu, suci kasihmu, ku abadikan meski hadirnya hanyalah fana. Telah lama ku kejauhan, menyusut labu kedewasaan. Dalam perkaparan selalu kau ucapkan, ku rindu saat kau di pangkuan dan pelukan. Telah lama kau menderita, pengorbananmu takkan terkira. Gadisan usia di wajahmu seolah bertanya, dapatkah ku membalas cinta dan segalanya.
1000 keturunan, Allah akan kurniakan pahala yang tidak henti-henti. Tak mahukah anda? Rasulullah SAW bersabda, maksudnya sesungguhnya antara amal kebaikan yang mendatangkan pahala setelah orang yang melakukannya meninggal dunia adalah harta yang disedekahkannya. Riwayat Ibnu Majah. Sungguh jelas, selagi mana harta yang kita sedekahkan memberi manfaat kepada penerima hatta sehingga 1000 keturunannya, insya-Allah pahala akan mengalir dan terus mengalir untuk kita. Ketahuilah, ketika ini umat Islam minoriti di Kemboja sangat-sangat memerlukan bekalan air bersih untuk meneruskan hidup dan beribadah. Oleh itu, ayuh kita bersama-sama Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah dengan menyumbang kepada kempen infak pam air Kemboja di www.infakpamairkemboja.com sekaligus membantu misi membina 10,000 unit pam air untuk umat Islam minoriti di Kemboja. Bayangkan mereka sekeluarga hidup dengan meminum air sungai yang keruh dan hidup dengan air hujan yang ditadahkan. Pam-pam air yang anda sumbangkan ini akan menjadi talian hayat untuk mereka sekaligus membekalkan air yang lebih bersih dan kesihatan mereka insya-Allah akan lebih terjamin. Menyumbanglah di www.infakpamairkemboja.com. Ikutlah teladan kisah Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu yang membeli telaga dari seorang Yahudi dan mewakafkannya kepada penduduk Madinah. Lalu tanah di sekitar telaga juga menjadi subur dan tanaman di kawasan sekitar memberikan pulangan yang besar kepada kerajaan Khalifah Islam hinggalah ke hari ini. Berinfaklah kepada kempen infak pam air Kemboja sekarang di www.infakpamairkemboja.com. Infak dikit tanda ingat, infak banyak tanda mampu. Selagi mana air ini digunakan hingga beberapa keturunan pun, selagi itu pahala mengalir untuk anda seperti mana mengalirnya air untuk mereka dari pam yang anda sumbangkan. Kita lapangkan kesusahan mereka ketika ini. Insya-Allah Allah janji akan lapangkan kesusahan kita serta ganda-gandakan rezeki kita, bukan sahaja di dunia, juga di akhirat. Berinfaklah di www.infakpamairkemboja.com. Kenapa muka awak nampak risau je? Risaulah bang, anak lelaki kita ni nak sekolah mana tahun depan? Dia minat menghafal Al-Quran. Kalau boleh, naklah cari yang sesuai dengan minat dia tu. Kebetulan, tadi sembang dengan orang surau. Katanya, anak si Bukhari tu dah banyak juzuk dia hafalnya. Ya ke bang? Tak tanya ke kat mana sekolahnya? Dah. Sekolah Mahat Tahfiz Al-Quran wal Qiraat Adin 9. Nombor pun dah ada ni. Cepatlah bang telefon. Nanti takut penuh pula sekolah tu. Ya, sekarang juga saya telefon. Maklumat lanjut hubungi atau WhatsApp 016 500 6490. Ibu kami baik hati, kami semua gembira. Awak juga sayang kami, jom nikmati bersama. Saya mahukanlah susu kambing. Abah mahukanlah susu kambing. Semua sukakanlah susu kambing. Cuba sekali pasti nak lagi. Abah mahukanlah susu kambing. Kakak pun mahukanlah susu kambing. Adik mahukanlah susu kambing. Ibu tahu kegemaran kami semua. Las susu kambing. Ulala, ulala, ulala. Ulala, ulala, ulala. Ulala, ulala, pagi dengan senyuman ibu dah sediakan. Tinggal satu siapa mahu las deliverykan ada. Saya mahukan las susu kambing. Abah mahukanlah susu kambing. Semua sukakanlah susu kambing. Cuba sekali pasti nak lagi. Abah mahukanlah susu kambing. Kakak pun mahukanlah susu kambing. Adik mahukanlah susu kambing. Ibu tahu kegemaran kami semua. Las susu kambing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkannya dengan agama. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Ikuti kupasan kitab karangan Al-Imam Al-Allamah Ahmad bin Hussein bin Ruslan Asy-Syafi'i sebagai ringkas fiqh Syafi'i daripada Matan Zubat oleh Imam Ibnu Al-Barizi yang sangat bermanfaat. Diselangi sesi soal jawab fiqh bersama Al-Fadil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram pada setiap hari Khamis pada pukul 10 pagi hanya di Aspirasi 101 IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Nazam Safwatul Zubat, rahsia keberkatan pada keikhlasan niat pengarangnya. Memartabat mazhab Syafi'i dalam ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Menerusi perkongsian pertama kita hari Isnin, tak lain tak bukan terus bersemangat bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Pesona di Zahra. Dah pun bersedia di hujung talian untuk bersama dengan sahabat-sahabat, tak lain tak bukan kita ada Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Kuda sihat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang ni dia sakit lutut. Sakit lutut Ustaz. Ya Allah Ustaz. Masya Allah. Apa pun tahniah Ustaz. Dapat menamatkan 40 km berkuda. Masya Allah. Ini bukannya calang-calang. Bukannya biasa-biasa ni kan. Tak calang-calang orang boleh lakukan. Masya Allah. Tahniah Ustaz. Dan ini nak kata orang tu nak menghidupkan sunnah dalam masa yang sama. Nak memberikan motivasi pada yang lain lah. Ni sukan yang sangat baik Ustaz kan. Ustaz selalu cakap sukan-sukan ni, tapinya Ustaz menunjukkan juga contohnya. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan hari ni kita tak cerita pasal kuda Ustaz. Hari ni kita dalam Pesona di Zahra kita akan teruskan perkongsian kita dalam forensik keluarga. Hari ni kita kongsikan tentang premenstrual dysphoria disorder ataupun gugut yang teruk. Ni lebih teruk daripada PMS lah sebenarnya Ustaz. Mungkin awalan ini orang tanya, perlu ke dia nak dengar kan? Perlulah. Ustaz Muhammad lelaki pun kongsi tentang cerita ini. Maksudnya bukannya wanita saja yang dengar, lelaki pun, kerana anda ada anak-anak perempuan, anda ada isteri untuk anda jaga Ustaz. Mungkin awalan ini kita berikan mukadimah untuk tajuk kita. Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Alhamdulillah Allah dijikayati seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ni dapat sama-sama kita berada dalam perkongsian kita Pesona di Zahra, dan mudah-mudahan beri manfaat dan kebaikan kepada kita. Okey, pada pagi ini kita akan bincangkan mengenai iaitu premenstrual dysphoria disorder ataupun disebut sebagai PMDD ya. Okey ya. Jadi dalam Pesona di Zahra ni yang kita nak fokuskan mengenai PMDD ni bukan semata-mata untuk kita orang perempuan ya. Kita orang perempuan ni DJ Kak Yati dan dia punya clan dengan kawan-kawannya. Dan kawan-kawannya, bukan semata-mata itu ataupun dipanggil segugut dan teruk kan. Tetapi saya nak kongsikan di sini untuk Pesona di Zahra adalah kefahaman kepada orang lelaki kan, sama ada dia seorang maknanya suami ataupun seorang bapa ataupun seorang abang contohnya kan, ataupun kawan-kawan lelaki satu office contohnya kan. Jadi maknanya untuk kita faham benda ni supaya kita akan lebih maksudnya menghormati wanita itu dan juga tidak mudah untuk kita hakimi dia dengan kata-kata yang teruk, kata-kata yang tak bagus ataupun sangka-sangka yang buruk sebab premenstrual dysphoria disorder ni ataupun kita panggil bahasa Melayu segugut yang teruk ni kan, kalau dia berlaku dia akan memberi perubahan yang agak maknanya ketara bagi seorang wanita itu kan. Okey, dan apabila kita lihat benda ini sebenarnya PMDD ni iaitu keadaan sebagai mukadimah dia sindrom prahid kita panggil ketika orang nak haid dia akan maknanya bermula dia punya perubahan hormon yang ada dalam diri dia. Kita tak bincang detail mengenai hormon ini dan maknanya ketika itu maka apa yang jadi pada dia ada beberapa perkara lah yang perlu kita faham dulu kan. Saya tujuan kita cerita pada hari ini bukan fokus untuk wanita saya rasa faham sangat benda ni ya. Jadi kita nak cerita mengenai sebagai sebuah rumah tangga, seorang suami, seorang ayah, seorang abang yang perlu memahami benda ini. Jadi adik kita, isteri kita ataupun mak kita contohnya kan, bukan mengada-ngada
dalam benda ni memang ada perubahan dalam diri dia yang memang berlaku. Ya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Dan kalau kita tengok, dan saya memang melihat bagaimana hikmahnya dalam Islam. Contohnya, kenapa Islam melarang seseorang itu menceraikan isterinya ketika haid, walaupun perceraian itu jatuh talak dia, tapi dipanggil perceraian itu adalah talak yang bid'ah, dipanggil, maknanya talak yang sangat tidak bagus. Bukan daripada sudut bilangan nanti dia punya edah dia, bukan itu saja, kerana perlu memahami barangkali perubahan mood seorang isteri itu menjadikan ada pergaduhan-pergaduhan yang suami kena faham benda ini, bahawa ini bukan diri dia sebenarnya, dan dia pun tak nak macam tu pun, dia pun tak nak pun jadi macam tu sebenarnya. Tapi kalau tak faham, ada orang yang memang dia akan judge isteri dia macam, apa benda ni, tak hormat ke? Dia akan rasa tak hormat, dia akan rasa macam isteri kurang ajar dengan dia. Akhirnya dia maknanya boleh berlaku berceraian kerana benda yang demikian ini, Ini kita nak fokuskan bila kita nak tengok supaya bagi seorang maknanya suami lah, maksudnya memahami lah benda ini, ayah bagi seorang abang ataupun kita lah rumah tangga kan. Okey. Jadi kita tengok simptom dulu kan. Macam saya sebut tadi, kita tak bercerita mengenai bagi orang perempuan. Saya yakin orang perempuan dah faham sangat mengenai benda ini. Kita nak biar siapa yang dengar pada hari ini, terutamanya orang lelaki, lebih memahami lagi dalam perbahasan. Dan kita tengok macam mana dari Islam itu kan. Maksudnya Islam suruh kita, maksudnya ada benda yang perlu meraihkan wanita ketika datangnya bulan ataupun datang haid bagi dia, ataupun period bagi dia tu. Okey, antara simptom-simptom dia kan, ada benda simptom yang kita panggil sebagai macam kategori kita sebut sebagai kategori emosi ataupun rasa. Dia boleh, benda tu benda yang dirasa. Contohnya apa? Antaranya mood swing. Maksudnya tiba-tiba perubahan mood daripada gembira tiba-tiba boleh jadi sedih panjangan, ataupun sudden sadness kata disebut sebagai tiba-tiba jadi sedih je. Kalau anda kata tak faham, apa orang akan sebut, kau ni kenapa kan, macam itu kalau orang tak faham benda itu dan benda ni kadang berlaku bukan saja ketika haid, sebelum haid itu juga ada dah start berlaku benda ni jadi maknanya terlalu sensitif. Itu benda yang boleh dirasa, itu sudah emosi. Okey, maknanya marah-marah, jadi marah-marah. Jadi ada yang disebut sebagai interpersonal conflict. Interpersonal conflict ni perhubungan dengan orang sekeliling bermasalah. Tiba-tiba menjadi mulut longkang contohnya kan, mulut longkang ataupun sindir-sindir orang, marah-marah orang, sindir-sindir dekat orang Dan ada yang depressed mood dia jadi kemurungan, depression. Dia jadi tertekan mood dia sampai dia ada macam rejection sensitivity, dia takut di reject, dengan situ dia protect diri dia jadi marah-marah, jadi macam tak ada harapan, hopelessness jadi maknanya rasa macam rendah diri, dan juga kerisauan yang melampau, tension, anxiety dan sebagainya. Itu benda yang boleh dirasa, maknanya simptom-simptom yang boleh seorang tu rasa, dan kita sebagai orang yang luar kita tengok kadang-kadang itu bukan diri seorang isteri kita, ataupun mak kita, ataupun adik perempuan kita, ataupun kakak kita, ataupun orang sekeliling kita. Mungkin kita bekerja di satu tim ke office contoh, tiba-tiba dia jadi macam itu, campak file contohnya tiba-tiba jadi kemurungan, nangis tiba-tiba. Itu kita kena faham sebab daripada segugut ataupun gangguan untuk haid ini sampai dia boleh jadi disorder bila ada lebih daripada 5 simptom-simptom yang kita sebut dan akan saya sebut nanti. Okey. Kemudian yang keduanya ada yang kategori yang boleh nampak. Yang tadi tu boleh rasa, kita panggil depression, anxiety, dia rasa. Ya, itu berkaitan emosi. Ada benda boleh nampak. Boleh nampak contoh macam decrease interest usual activity. Maknanya rasa hilang minat kepada aktiviti biasa. Biasanya kadang-kadang kalau dekat office tu waktu makan, jom sama-sama makan contohnya kan. Ini maknanya kalau petang-petang mungkin nak sama-sama anak, mungkin jogging ke apa ke, nak dengan suami ke apa. Tapi ini maknanya penurunan suka untuk buat benda-benda biasa dia buat.
Jadi kita tak ada cakap apa hal dia ni kan, macam mood swing ke apa ke, tak hormat orang ke. Ini berlaku kadang-kadang bila tiba-tiba benda ni berlaku dan kita ada satu jadual majlis bersama orang ramai. Macam mana? Jadi isteri ataupun mak kita ataupun adik mak kita, dia pun tak nak jadi macam tu. Tapi kebetulan tarikh itu dia apa nama dia ada makna untuk perahik dan jadi macam itu. Ini kena faham kadang-kadang untuk bagi orang lelaki lah ya. Okey, antara lain yang boleh nampak ni kategori yang lain boleh nampak adalah poor concentration dia poor. Maknanya poor pada fokus. Maknanya menurunnya fokus nak buat satu benda tu. Barang lupa nak letak kat mana kan. Padahal biasa okey je. Tapi concentration dia ataupun fokus dia tu agak hilang dalam satu apa nak buat. Low energy, dia jadi lemah, tak bermaya. Dia bukan buat-buat. Abang, ayah kena ingat dia bukan tak nak buat, tapi memang rasa penat. Macam saya baru naik kuda ni penat rasa je kan. Penat. Sampai saya kata apa tau, tak ada kerja, cari kerja lain. Okey. Tapi nak ceritanya rasa penat dia bukan buat-buat. Yang kita ni cari penyakit sendiri kan, pergi sana pergi penat. Ni low energy. Kemudian ada juga perubahan daripada kehendak ataupun appetite changes. Maknanya rasa makan tu agak berubah, bertukar kan. Maksudnya sama ada under ataupun overeating kan, makan ataupun tak nak makan. Dan ada benda yang boleh nampak selain itu adalah dipanggil sebagai gangguan waktu tidur. Sama ada dia jadi insomnia, susah nak tidur, ataupun hypersomnia, maknanya terlalu banyak tidur pula, nak tidur je kan. Jadi kalau kita lihat orang sekeliling kita ada macam ini, kadang-kadang kena belajar untuk ada rasa kesian. Okey, kena belajar untuk ada rasa kesian. Kenapa saya kata kena belajar untuk ada rasa kesian? Sebab ada orang yang inborn, dia mudah simpati kat orang. Ada orang tidak, inborn tidak. Jadi maknanya dia kena belajar untuk rasa kesian. Dengan apa? Dengan ilmu lah yang kita bincang kat sini. Sebuah contoh macam katakanlah maknanya hypersomnia kan, maknanya di office pun memang mengantuk kan. Tapi kalau orang yang tak ada ilmu ni, tak faham benda ni, tak pernah ada pendedahan benda ni, dia akan marah-marah kan. Apa ni, tidur je kerja kan. Dia bukan nak macam tu tau kan. Tapi ada perubahan yang dia tak boleh kontrol pun benda itu. Ini istimewanya orang perempuan yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Dan sebab itulah orang perempuan ni banyak perlindungan agama Allah bagi pada orang perempuan perlindungan dan keistimewaan, dan banyak antaranya ibadah-ibadah. Kenapa dalam Islam dilonggarkan sedikit ibadah kepada orang perempuan ketika haid contohnya. Kita orang yang biasa tak ada penyakit ini, kita pun kata aku nak sembahyang, tapi kenapa tak boleh sembahyang? Tapi kalau orang yang ada PMDD ni contohnya, ataupun PMS kan, maknanya sindrom, belum jadi disorder lagi, memang dia mengantuk, nak tidur je. Dia bukan buat-buat. Kenapa ada kelonggaran dalam Islam begitu? Bayangkan kenapa dalam Islam orang yang haid atau orang datang bulan ni maknanya ada kelonggaran syarak untuk tidak berpuasa. Bayangkan kalau dia kata berlaku changes daripada sudut appetite dia, memang nak makan aja. Kalau dipaksa ataupun diwajibkan untuk dia berpuasa, bagaimana keadaan dia? Bagi orang yang biasa mungkin kita tak ada apa-apa. Tapi kalau orang yang kena macam ni, tengok 1400 tahun yang silam syariat diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ciptaan manusia. Rupanya Allah Subhanahu Wa Taala yang ciptakan manusia, Allah tahu. Kenapa orang perempuan maknanya dilonggarkan di sudut syarak, solat dia, puasa dia dan perkara-perkara yang lain. Kerana ketika berlaku prahid ini dan ketika berlaku haid ini, ada orang yang memang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kepada dia ada maknanya permasalahan seperti mana kita sebut tadi. Maka sebelum kita berhenti rehat, benda ini juga berlaku simptom yang ketiga di sudut fizikal. Tadi kita tengok ada sudut emosi, apa benda kita boleh rasa, apa boleh kita boleh nampak, berubah makan lah, kemudian maknanya tak banyak tidur ataupun kurang tidur, low energy kan kita boleh nampak orang kita kan. Dan benda-benda fizikal ni contoh macam rasa memang badan sakit-sakit. Nanti mungkin Yati boleh
kongsikan sendiri pengalaman kawan-kawan dan biar orang lelaki faham. Bukan kita kan nak cerita berani untuk orang perempuan orang perempuan dah faham dah benda ni kan. Untuk orang lelaki yang tak faham benda ni kan. Okey. Di mana ini kita ada ilmu bengkak, ada bengkak maknanya feeling bloated, perut rasa bloated, rasa tak sedap perut dan sebagainya. Ini antara benda fizikal yang dilalui oleh orang perempuan yang orang lelaki kena tahu dalam personal ziarah, terutamanya dalam keluarga. Jadi orang macam ini kita perlukan kena belajar rasa kesihat dan kalau ada sudut perubatan ada benda-benda yang boleh dimakan, ubat, pil dan sebagainya. Dan juga nanti kita tengok doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anha wa arda. InsyaAllah itulah Masya Allah. Tapi hebat kan Ustaz, betapa Allah sayangkan wanita ni. Ada ABC, Allah bagi cuti. Orang lelaki ada je, tapi bukannya untuk dibanggakan, tapi inilah antara keistimewaan Allah berikan pada lelaki dan juga wanita. Sebenarnya seimbang sebenarnya. Apapun, terima kasih banyak kepada Ustaz untuk penerangan awal. Kejap lagi kita akan kongsikan lagi sebab bila kata PMDD ni dia boleh sampai ada orang rasa nak bunuh diri Ustaz. Ada orang rasa sampai nak bunuh diri disebabkan PMDD ni. InsyaAllah kita akan kongsikan banyak lagi pengalaman sahabat-sahabat juga. Tekan butang share untuk rakan-rakan untuk sama-sama kita sebarkan perkongsian ilmu ini. Kita akan berhenti rehat ketika kembali selepas ini. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Pesona di Zara bawakan tajuk tentang forensik keluarga, premenstrual
dysphoria disorder ataupun senggut yang teruk ni, PMDD, bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin. Terbelit-belit Ustaz saya menyebutnya Ustaz, walaupun saya ni wanita, Masya Allah. Maknanya nak memahami tu bukannya mudah ni. Wanita pun sukar, apatah lagi lelaki. Tapi Alhamdulillah, cik tanya kepada rakan-rakan pendengar IKIM yang mana kaum Adam pun masih terus setia dan juga tulis nota Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah. Moga-moga menjadi kebaikan untuk semua sahabat pendengar. Ustaz, kita sambung lagi perkongsian kita, sebab ada yang berkongsi kata dulu awal-awal muda-muda taklah teruk, sampai bila dah berusia semakin lama semakin teruk Ustaz. Apa yang boleh dilakukan? Jadinya apa yang boleh dilakukan tu kita nak tahu juga antara solusinya Ustaz. Silakan. Okey. Ibu bapa kakak tuan-tuan sekalian, kita tengok macam mana apa yang sedang penonton dan pendengar kita kongsikan kan. Jadi maknanya kadang-kadang apa yang sebut premature dysphoria disorder ni atau PMDD ni, ada kadang-kadang orang semakin berumur semakin okey. Ada kadang-kadang semakin teruk. Ini yang kita cuba kena faham ya. Dan sebab itu dalam masya-Allah dalam saya suka tengok keindahan Islam kan. Islam Allah Subhanahu Wa Taala turunkan bagaimana daripada awal lagi ketika orang Arab ketika itu, dan bukan saja orang Arab ketika itu, dunia semua tidak menghormati wanita. Tapi Islam datang dengan satu konsep supaya menghargai wanita dengan cuba memahami dia. Bagaimana dalam hadis-hadis Nabi SAW, Nabi sebut khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dengan ahli keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik dengan ahli keluargaku, kata Nabi SAW. Dan bagaimana Nabi SAW menyatakan bahawa orang perempuan diciptakan daripada tulang rusuk yang paling kiri kan, dan paling kiri. Kenapa kiri? Kenapa tak tulang lutut? Kenapa tak tulang jari? Kenapa tak tulang kepala? Tulang hendas Kenapa tak tulang tempat lain? Tapi kenapa diturut kiri? Sebab kiri ni dekat dengan hati untuk disayangi dan dekat dengan tangan untuk dilindungi. Dan bagaimana kita tengok bagaimana apa Islam ajarkan ketika itu dunia ini, kita cerita 1400 tahun yang silam, doktrin kat dunia ni adalah memandang rendah pada orang perempuan, leceh lah dan sebagainya. Tapi Islam mengangkat martabat wanita itu. Dan universiti pertama bagi perempuan adalah orang Islam. Macam mana? Itu bukan cerita madrasah, bukan cerita sekolah, universiti tau. Universiti pertama orang perempuan adalah orang Islam memula yang buat di Samarkand kan, masih lagi kita tengok bangunan dia, universiti untuk perempuan, masya-Allah kan. Jadi maknanya ini kita lihat bagaimana dengan ilmu kita akan boleh lebih untuk memahami menyayangi, lebih rasa berlapang dada dan sebagainya. Okey, ibu kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey, jadi cuba kita lihat satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Sayyidatina Aisyah. Ini untuk sebagai orang perempuan. Apa doa yang bagus untuk kita baca? Kalau boleh dikongsikan daripada IG saya tu, saya dikongsikan doa diajarkan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa arda, iaitu apa bunyi doa ini? Allahumma adhhib ghaidha qalbi wa ajirni min mudillatil fitan. Allahumma adhhib ghaidha qalbi wa ajirni min mudillatil fitan. Allahumma adhhib ghaidha qalbi wa ajirni min mudillatil fitan. Ya Allah, keluarkanlah kemarahan dan keresahan hatiku dan peliharalah diriku daripada kesesatan segala fitnah. Okey, mungkin kita boleh kongsikan doa sekejap lagi. Okey, kalau dia kata kita tak boleh nak berbahasa Arab dengan bagus, ataupun mungkin lah Ustaz, kita ni komputer dah lama Ustaz ya, nak hafal macam mana Ustaz ya. Okey, Habibah kakak tuan-tuan sekalian, kalau tak boleh doa dalam bahasa Arab, doa dalam bahasa Melayu pun tak apa. Dalam bahasa Melayu pun tak apa, sebab Allah Subhanahu Wa Taala itu dipuji pada setiap bahasa dan setiap masa. Semua bahasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, hilangkanlah keresahan hatiku ya Allah dan hindarkan aku dari segala fitnah. Okey. Kenapa doa ini diajarkan oleh Nabi SAW kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa arda? Kerana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa arda adalah orang wanita. Dan ada keadaan yang ketika Sayyidatina Aisyah ini maknanya ada perubahan. Maknanya sebagai seorang perempuan yang ada datang haid dia contoh dan kita dapat hikmah bagaimana ada setengah ibadah dilonggarkan bagi orang perempuan. Contoh macam solat, kita cakap kenapa Islam nak membeza-bezakan orang perempuan boleh solat, orang perempuan tak boleh solat? Kita bagi orang perempuan yang mungkin makin okey, kita rasa macam nak sama macam itu. Tapi Islam meraihkan ada orang perempuan yang memang katakan jadi hypersomnia. Memang ketika perahid atau haid ini memang tidur je.
Kan? Bagaimana kalau anda kata the appetite changes tu, nak makan aja dan dia kena puasa contohnya kan. Jadi maknanya macam mana Islam meraihkan kemanusiaan ini. Dan kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada Aisyah mengenai doa ini. Okey, doa ini ada dua bahagian. Yang pertama doa ini, Allahumma adzib ghaidha qalbi, ya Allah, keluarkan kemarahan ataupun keresahan hati aku. Kita dah kongsikan doa ni. Cuba siapa yang tengok kita punya screen, kita boleh tengok Allahumma adzib ghaidha qalbi. Ada dua bahagian. Itu yang pertama. Ya Allah, keluarkan daripada hatiku ni keresahan atau kemarahan hatiku. Bagi orang yang PMDD ni ataupun premature dysphoria disorder ni, dia ada resah hati dia. Dan ada keresahan hati dia. Ini yang depression, anxiety, ada changes mood. Jadi maknanya benda ni Allah keluarkan. Tenangkan ya Allah. Tenangkan ya Allah. Bagi orang perempuan yang memang ada sumbugut dan teruk ini, dia benda yang mengganggu yang kita sebut tadi. Ada yang benda kita dah rasa emosi kan. Maknanya banyakkan baca doa ini. Kalau tak boleh bahasa Arab, ibu jangan risau. Bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, tenangkan, buangkan hatiku ni benda yang tak baik ya Tuhan. Doa ni kadang-kadang ada kita minta Allah bagi maksudnya minta hilang terus. Ada kadang-kadang Allah tunjukkan jalan. Dia bagi taufik. Maknanya mungkin tak hilang itu, tapi Allah jumpakan macam mana cara, macam mana ubat. Allah mudahkan. Sebab semua ubat yang ada kat dunia ini bukan sesuai untuk semua individu. Ada orang makan ubat ini baik bagi orang ini, belum tentu baik bagi orang ini. Itu yang kita nak supaya dohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jodoh ubat kita panggil. Ni bukan saja jodoh suami tau. Jodoh ubat. Maknanya apa yang sesuai untuk kesihatan kita. Sebab tak sama tau. Jadi maknanya Allahumma adzib ghaidha qalbi. Bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, hilangkanlah keresahan hati aku ni ya Allah. Okey. Bahagian yang kedua, wa ajirni min mudillatil fitan. Okey. Bahagian kedua ni menarik. Dan ya Allah, peliharalah diriku daripada kesesatan segala fitnah. Okey. Apa maksud fitan? Fitan ni benda apa? Fitnah ni benda apa? Fitnah ni makna tarikan. Okey? Fitnah ni maksud asalnya tarikan. Jadi ada orang cakap kan, dunia ada tarikan. Okey? Contoh katakanlah, orang perempuan ada tarikan. Ada orang cakap kan, alah Ustaz, asal orang perempuan je jahat. Asal orang perempuan je jahat. Orang perempuan ada fitnah. Saya kata, bila masa kata orang perempuan jahat? Alah orang perempuan ada fitnah. Orang lelaki tak ada fitnah pun. Fitnah ni mana tarikan. Orang perempuan ada fitnah, maksudnya orang perempuan ni dia ada tarikan dia yang boleh menarik orang lelaki. Orang lelaki dia tak ada fitnah macam tu. Kereta rosak, orang perempuan kereta rosak tepi jalan, tak payah ditahan-tahan, ada orang berhenti. Orang lelaki belum tentu tau. Belum tentu orang berhenti. Belum tentu. Okay? Sebab tu suara wanita fitnah. Fitnah ni bukan tak baik, mana ada tarikan. Dan kenapa dalam doa yang lain Nabi mengajarkan kita doa ketika tahiyat akhir kan, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku mau perlindungan daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Kenapa ada fitnah mati? Mana tarikan mati. Ada orang yang memang fikir nak bunuh diri. Sebab itu dia premature dysphoria disorder ni, ada orang yang kena PMDD ni sampai fikir nak bunuh diri. Ada jadi kenapa ada fitnah? Fitnah kematian. Fitnah yang mana kematian yang menarik untuk orang ke arah situ. Okey, jadi maknanya kenapa doa diajarkan oleh Nabi SAW kepada Aisyah ni, wa ajirni min mudidali fitan, dan ya Allah pelihara diriku daripada kesesatan segala fitnah, benda-benda yang menarik kita pada benda-benda tak baik. Pada benda-benda tak baik. Contoh macam ada orang yang depression, sampai nak bunuh diri, sampai tak tahan apa guna hidup ni kan, memang tak tahan. Sunggugut, orang yang sunggugut dia boleh cerita saya yang tak ada sunggugut ni tak ada cerita banyak, kita tak boleh tahu. Contoh macam kata cakap sakit perut, macam mana orang lelaki pun dia takkan sama macam beranak. Maknanya dia tak ada orang cakap, Ustaz saya sakit perut Ustaz, macam nak beranak Ustaz. Betul. Bang, betul. Ya Ustaz, kita pintang dengan sakit perut dia macam orang nak beranak. Dia tak layak nak cakap macam tu Ustaz. Yakin sakit tu. Yakin sakit tu. Sebab dia tak macam tu. Dari sudut sakit, orang perempuan saja akan tahu benda ni. Dan kadang-kadang orang yang sakit sampai, kenapa perlu ada benda ini? Kenapa perlu hidup dengan benda ini tiap-tiap bulan? Itu yang wa ajirni min mudillatil fitan. Masya Allah. Sebab tu selain daripada kita usaha berdoa tu, Allah akan bagi jodoh ubat dia.
Bukan kita doa tapi tak baik-baik aja. Bukan doa tu semata-mata paling baik itu. Ada Allah bagi secara begitu, sebagai secara wahbiyah. Wahbiyah ni secara Allah Al-Wahhab. Allah anugerahkan terus. Ada dengan cara Allah bagi taufik. Taufik Allah bagi jalan. Macam mana cara perubatan yang betul. Lepas tu bacalah doa ini. Baca doa ini. Tak boleh bahasa Arab dia. Bahasa Melayu pun tak apa, ibu kakak sekalian. Bagi orang yang maknanya sungguh good and teruk, sampai ada perasaan itu sampai ke arah macam mana yang maknanya sampai ada pemikiran macam kenapa perlu hidup, kenapa perlu diri dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Okey, wallahu a'lam. Masya-Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz perkongsian tadi, dan masya-Allah memang ada pun Ustaz, memang ada yang komen di WhatsApp kita kata memang ada perasaan sampai kenapa ada perasaan kenapa ada sakit ini menimpa saya. Sampai macam tu Ustaz. Maksudnya punyalah tak tahulah nak kata macam tak boleh terima kenyataan atau sebagainya, tapi alhamdulillah terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian. Dan kita ada soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita Ustaz di WhatsApp IKIM, di YouTube channel IKIM, dan juga anda boleh ajukan soalan anda di WhatsApp IKIM di 0112900404. Kita ada soalan daripada sahabat kita ni Ustaz. Okey, dia macam tak ada kaitan tapi wanita lah Ustaz kata. Terima kasih Ustaz untuk perkongsian. Kata dia masih tak dapat jawapan. Apa kesudahan orang-orang yang tak berkahwin ni Ustaz? Untung di dunia dan juga di akhirat. Mesti bagi tahu, selalu bagi tahu kahwin tu sunnah baginda Nabi. Jadinya kalau tak kahwin tu macam mana Ustaz? Sangat-sangat harap Ustaz dapat jawab soalan tersebut Ustaz. Dia simple aja dari sudut tauhid. Dari sudut tauhid ni kahwin tu adalah jodoh. Kadang-kadang orang duduk dekat gua pun jodoh dia sampai dia kahwin. Orang yang memang very outstanding pun kadang-kadang tak ada jodoh dia tak kahwin tau. Padahal apa kurang, rupa ada, harta ada, orang kenal dan sebagainya, tapi tak sampai jodoh tak kahwin juga. Dan kalau kita tengok sekeliling kita ada banyak macam itu. Kadang-kadang orang tak kenal, duduk kat ceruk kampung macam mana, sampai jodoh kahwin. Itu dari sudut tauhid dia. Okey. Daripada sudut usaha, usaha dia. Kalau anda kata tidak kahwin kerana membenci sunnah, tak boleh. Sebab tu dalam hadis Nabi kata berkahwinlah kerana kahwin sunnah aku. Siapa yang membenci sunnah aku bukan daripada golongan aku, kata Nabi SAW. Maknanya tak kahwin sebab malalah benci sunnah kan. Maknanya itu Nabi kata Nabi bukan daripada golongan umat Nabi SAW kalau benci. Tapi kadang-kadang ada orang yang nak, percayalah, tapi bukan seorang perempuan atau orang lelaki pun ada. Nak tapi tak jumpa. Ra tu tak ada. Ra tak ada. Maksudnya dia dah jumpa macam-macam. Ra tu tak ada. Tak ada spark tu. Tak ada spark tu, tak ada. Dan dia bukan buat-buat sama juga, bukan buat-buat bukan boleh kahwin ni bukan satu hal, bukan macam jumpa tu berjalan. Kahwinnya jom kan. Macam tu kan. Dia ada ra dia. Ada ra dia. Jadi maknanya sudut tauhid itulah Ada sudut usaha, kita usahalah. Jangan sampai kita membenci. Kesudahannya apa? Kalau ditakdirkan sampai tua memang tak kahwin dan dia bukan benci sunnah, tapi memang dah usaha-usaha tapi tak jadi, tak dapat dan sebagainya, maka itulah takdir dia kan. Tapi maknanya bukan sebab membenci sunnah. Tapi kalau dia kata dia maksudnya usaha-usaha tak dapat, itu bahagiannya, itulah keadaan dia kan. Jadi maknanya jangan kita judge dia, jangan kita maknanya mengata dia pula Sebab saya pernah ada satu orang dia ni lambat kahwin sebelum dia umur dia 50 lebih baru dia kahwin, dia jaga IT kan. Ketika dia nak kahwin, ada nak kahwin di 50 lebih, sebelum dia sampai 50 lebih tu nak kahwin, orang suruh cakap, kau ni apa nak jadi tak nak kahwin ni. Dia orang lelaki oleh kawan saya ni orang lelaki 50 lebih tak kahwin. Apa benda kau ni kan, kau tak nak kahwin, kau ni jadi apa kan, kau sunnah apa semua kan. Dia kata bukan aku tak cari, tapi tak tahulah, tak ada apa, tak ada. Takdir Allah 50 lebih ada ra tu ada Di bahasa kampung tak salah faham. Ra tu ada. Jadi maknanya kahwin dia. Kahwin dapat anak, alhamdulillah Anak 50 lebih kecil lagi. Orang datang mengata pula, kau ni anak kau kecil, kau dah besok, kalau kau meninggal baru berapa umur budak ni. Aku kahwin salah, tak kahwin salah. Jangan dengar perkataan orang. Jalan dengan takdir kita, buat aja. Kalau dengar perkataan orang, dia memang tak habis. Okey, wallahu alam. Masya-Allah, moga-moga Allah kurniakan ra kepada sahabat-sahabat kita yang masih lagi kata orang tu single, yang masih lagi cari-cari jodohnya kan Ustaz, insya-Allah. Kita ada soalan daripada Nur Hayati Kamaluddin Ustaz. Kata assalamualaikum Ustaz, mak sahabat kita ni berusia 76 tahun, waktu duha, lepas asar dan selepas maghrib mengantuk sangat, pasti tidur. Waktu tu tak bagus kan Ustaz? Macam mana nak atasi masalah tersebut Ustaz?
Okey, umur 76 tahun kita kena faham ada benda-benda hormon yang memang ada dah mula kurang bagi dia, yang kadang-kadang dia jadi memang penat. Jadi bila penat jadi macam mengantuk nak tidur. Islam tak nafi kemanusiaan. Memang waktu itu tidak digalakkan untuk tidur, kan? Bukan haram, tidak digalakkan untuk tidur. Kerana bagi orang biasa, waktu pagi lepas subuh itulah waktu untuk pergi bekerja. Kan, waktu petang, kenapa tak boleh tidur waktu petang? Sebab waktu tu masih lagi boleh efektif untuk kerja. Sebab bila orang bekerja sampai petang, pukul 4 memang dah penat dah. Kalau nak ikutkan hati dengan mata, memang dah tidur dah. Tapi tahan dulu biar malam nanti baru tidur. Sebab waktu petang tu dah memang dah ada rasa penat. Tapi tahan dulu, efektif. Jadi bagi mak kita yang umur dah 76, kita kena raih kemanusiaan. Mungkin hormon dia dah mula rendah dan sebagainya, kan? Perubahan-perubahan hormon. Dan saya sendiri kalau ada orang datang masalah isu rumah tangga bagi warga mas, first saya akan cakap, okey, pakcik, makcik boleh pergi tak klinik sekian-sekian, pergi cek hormon. Sebab kadang-kadang ada orang pernah datang berpaling tau, suami pandang sini, isteri pandang sini. Kan, saya kata saya tak boleh nak bagi nasihat. Saya nasihat saya pergi cek hormon dulu, pergi nasihat, sebab Islam tak ada kemanusiaan. Memang betul ada benda-benda hormon mengganggu. Begitu lepas beberapa bulan datang boleh tengok sini, tapi masih gaduh lagi, tapi Ellie dah boleh duduk macam gini. Baru boleh bagi nasihat. At least benda-benda kemanusiaan dah settle. Ini kita kenal tu orang bergaduh, kita nafikan langsung kemanusiaan itu. Akhirnya apa? Yang disalahkan jin lah. Jin ini kena sihir, kan? Maksudnya jin tu tak ada kena-mengena pun, lepak dekat tepi tu kan. Aku ni PKP susah juga kan, tulang tak ada nak makan. Kan? Dia aman duduk kat tepi tu, kita kata dia kenapa? Jadi Islam tak beri kemanusiaan. So maksudnya bagi ibu yang teratur tadi, tenang-tenang sajalah ya. Jangan terlalu mak jangan tidur, tak bagus. Itu tidak digalakkan. Tapi kalau memang dah berumur begitu kan, saya tak nafi kemanusiaan, janganlah halang mak tu memang penat, pergi bawa dia pergi klinik, cek hormon dia, belikan vitamin dia. Itu anak yang bagus. InsyaAllah. Kena ada kan sifat prihatin pada ibu, kena faham, kena memahami keperluan mereka. Kita ada perkongsian daripada Zila Lamin ni, Ustaz. Kata semakin meningkat usia, sindrom PMS semakin teruk. Moga Allah beri sahabat kita kesihatan yang baik dan kesabaran buat suami juga. Ini penting, kesabaran untuk suami. Amin. Saya doakan untuk semua yang bagi akak Zila dan siapa juga mendengar, maknanya supaya Allah beri kesihatan. Dan bagi para suami kena faham benda ni, orang tak sama. Jangan bandingkan orang dengan orang lain, apa kita ada dengan orang lain. Isteri kita mungkin tiba-tiba jadi marah, rupanya memang dia ada PMS yang teruk. Jadi kalau ada 5 double syndrome, maka boleh dapatkan rawatan sebab mungkin takut dah melangkah kepada gangguan kesihatan mental pula. Daripada diri punya perubahan boleh jadi gangguan kesihatan mental, jadi anxiety, jadi murung dan sebagainya. Boleh dapatkan bantuan. Dan suami bawa spend masa untuk bawa benda macam tu. Wallahualam. Alhamdulillah. Dan kita ada satu soalan Ustaz daripada suami, tapi tak nak dipaparkan di sini, takut ada sensitif dan sebagainya. Suami ini mengadu Ustaz di WhatsApp IKIM, kata isterinya semakin lama semakin berusia ni dia ada kecenderungan untuk banyak membebel Ustaz. Macam mana Ustaz untuk suami untuk sabar dan isteri tu untuk kurangkan apa dikata kat sini, kurangkan darjah membebelnya Ustaz? Silakan. Okey, kita tengok daripada dua side. Sama ada isteri tu makin kuat membebel atau kita sebagai seorang suami makin teruk perangai. Kita tengok itu juga. Okay. Kita tengok isteri nak membebel tu je. Tapi kita dah start sibuk kat luar, sembahyang tak jaga. Isteri dah makin ke arah agama, contoh kan. Jadi kenapa isteri membebel? Kalau isteri tu membebel, memang dia makin membebel dan kita makin okey, bolehlah kita fikirkan mungkin isteri tu ada masalah hormon ke apa sebagainya kan. Tapi ukur diri kita juga kan. Kita dah makin tua, makin teruk, makin berminyak kan. Mana tak kena membebel, makin tua makin berminyak bang. Okey. Alright. Jadi isteri tu membebel, sudut positif dia sayang dekat kita. Dia nak kita pun jadi baik juga. Jadi maknanya tengok daripada side positif kan. So jadi maknanya kita tu sendiri kena tengok diri kita juga Walau bagaimanapun teruskan berdoa Jangan berhenti berdoa.
yang baik-baik saja kita harapkan kan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tenang-tenang sajalah insya-Allah. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Tenang-tenang tu Ustaz, nak dapatkan tips tenang-tenang tu. Sebab sahabat kita ni Marni Mahayudin kata, Assalamualaikum Ustaz, kata adakah berdosa seorang perempuan itu mengikut emosi seperti marah-marah, malas dan sebagainya ketika datang haid ini Ustaz? Okey, ini yang dipanggil mujahadah. Mujahadah ni maknanya kita lawan kehendak diri kita. Kadang-kadang kalau kita rasa memang mengantuk, kita layankan tidur, kita akan tidur. Kan? Tapi maknanya kita mujahadah ni kita lawankan, jangan malas itu semampu yang boleh. Kalau tak mampu, baca zikir. Saya selalu kongsikan, bagi tak ada kekuatan ni, zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya dan tak ada kekuatan melainkan dari Allah yang maha tinggi dan juga yang maha agung. Maknanya baca la haula wala quwwata illa billah, kita akan diberi kekuatan untuk buat satu benda tu kan. Jadi maknanya alhamdulillah, maksudnya sudut Islam kita diajar untuk zikir. Sebab kalau tenaga kita manusia, kadang-kadang kita tak mampu nak mengatur